Sejak tahun 2020, penyakit mental telah dijangka menjadi masalah kesihatan kedua terbesar selepas penyakit jantung. Kira-kira setiap 3 daripada 10 rakyat Malaysia berumur 16 tahun ke atas dilaporkan mengalami pelbagai masalah gangguan mental. Hai, saya Dora Rachel dan saya akan membawa anda menyelami perihal pelbagai jenis penyakit mental yang wujud saat ini. Fokus kita kali ini adalah isu gangguan obsesif kompulsif. Dan anda sedang menyaksikan Di Sebalik Wajah. Gangguan obsesif kompulsif merupakan sejenis penyakit mental kronik di mana seseorang itu mempunyai pemikiran obsesif atau tingkah laku kompulsif atau keduanya. Individu itu mengalami pemikiran yang tidak diingini secara berulang-ulang sehingga mencetus dorongan ekstrim melakukan sesuatu tindakan tertentu berulang kali bagi melegakan obsesi pemikiran tersebut. Misalnya, perasaan was-was sama ada pintu telah berkunci ketika hendak keluar rumah boleh menyebabkan pemeriksaan berulang kali bagi kepuasan diri. Mat! Mat, cepat, Mat! Wayang pukul 1, Mat! Aduh, Mat. Tengok dompet dulu, tengok duit. Okey, sini semua. Phone. Kunci rumah. 1, 2, 3. Okey. Dua, tiga. Okey. 1, 2, 3. Kejap. Okey. Mat! Cepatlah, Mat! Mat. Kau ni apalah yang lama sangat kau ni nak bersiap, Mat? Wayang pukul 1 ni dah 12.30. Dah, jom. Kejap. Ya, alah, kejap pula. Apa lagi ni kejap? Alah. Okey, dah kunci. Okey, api dah tutup. Okey, air dah tutup. Alah, Mat. Apa lagi, Mat? Apa lagi aku nak cek, Mat? Mi, jom. Main senang jom kau kan? Aku dah 100 kali dah jom. Baru nak jom. 1, 2, 3. Okey, jom. Okey, jom. Mi, kejap. Apa lagi, Mat? Kau nak cat rumah ni boleh tengok wayang? Okey, dah kunci. Dah tahu dah tadi. Dah tutup dah. Okey, tutup. Aduh, betul lah dah
dah tutup. Aku dah akad, aku dah tutup. Hei, Mat. Mi. Okey, jom. Jom apa, Mat? Pukul 1 dah. Aduh, ni kereta, minyak pun dah isi. Kau pergi tengok seorang-seorang lah, Mat. Letih lah begini. Mi. Gangguan obsesif kompulsif atau OCD, singkatan nama dalam bahasa Inggeris bagi Obsessive Compulsive Disorder, lebih daripada sekadar keperluan untuk memenuhi dorongan yang dialami. Simptom OCD boleh menyebabkan seseorang itu membazirkan banyak masa sehingga mengganggu aktiviti hidup harian. Penderita OCD seringkali sedar bahawa obsesi dan tindakan kompulsif mereka tidak berdasarkan realiti. Namun mereka tidak berupaya untuk berhenti. Kita dengar apa kata pakar. Gangguan obsesif kompulsif ni ataupun dikenali sebagai OCD dalam bahasa Inggeris, iaitu Obsession Compulsion Disorder, adalah satu gangguan dipanggil penyakit mental yang terdiri daripada dua simptom, iaitu obsesi dan kompulsi. Kalau masyarakat kita kan, Doria, dia lebih dikenali sebagai perasaan was-was yang keterlaluan. Dalam obsesi kompulsi ni, seorang individu tu sama ada memiliki obsesi sahaja ataupun kompulsi sahaja, ataupun gabungan kedua sekali, obsesi dan kompulsi. Boleh bagi contoh obsesif dan contoh untuk kompulsif, doktor? Obsesi ni, Doria, dia adalah satu image ataupun fikiran ataupun desakan yang berulang-ulang dalam minda seseorang. Fikiran ni satu fikiran yang di mana individu tak dapat nak halang. Dia akan keep on, dia akan sentiasa datang. Kompulsi pula adalah satu perbuatan yang datang selepas seorang individu tu mempunyai fikiran obsesi. Contohnya orang yang cuci tangan kan, individu yang tidak memiliki OCD sekalipun sudah cukup dan dia akan yakin yang tangan telah bersih. Tapi untuk orang yang individu yang mengalami obsesi kompulsi ni, OCD ni, bila cuci kali pertama tu mereka tak yakin. Jadi fikiran yang mengatakan yang menunjukkan tangan mereka kotor tu masih ada lagi. Jadi mereka akan cuci sekali lagi. Fikiran ni yang berulang-ulang ni menyebabkan mereka membuat kompulsi yang cuci tangan tu secara berterusan yang ambil masa yang lama. Jadi kitaran ni, obsesi dan kompulsi ni, dia macam satu loop, satu kitaran. Dimulai dengan obsesi, kemudian diikuti dengan kompulsi dan kemudian diikuti dengan obsesi kembali. Pesakit di sini, individu itu sendiri terasa macam ini satu yang membebankan dari segi fikiran mereka dan perbuatan mereka. Individu dengan gangguan obsesif kompulsif atau OCD, apabila mereka cuba melupakan atau menghentikan obsesi yang dialami dalam fikiran, mereka akan merasa gelisah dan distres. Semakin kuat penolakan mereka, semakin kuat dorongan yang dialami sehingga akhirnya mereka tidak mampu menghalangnya. Dorongan kuat dan berulang kali obsesi boleh mencetus lebih banyak tingkah laku ritualistik yang dikenali sebagai kitaran ganas OCD. Dah siap dah?
Jom kita pergi makan. Apa? Ya je lah. Ibu hari ni saya dapat apa? Lakonan semula yang anda saksikan tadi hanyalah gambaran kasar mengenai salah satu klasifikasi gangguan obsesif kompulsif yang dikenali sebagai simetri dan atoran. Ia merupakan jenis OCD paling ketara yang melibatkan obsesi memastikan sesuatu objek itu berada atau tersusun secara spesifik atau symmetrical. Penghidap OCD simetri dan atoran akan berasa tidak selesa dan distres sekiranya apa yang mereka ingini tidak terlaksana. Banyak sebenarnya dari jenis-jenis OCD. Pertamanya adalah dari segi aturan dan juga simetri. Sebab pesakit OCD mereka rasakan kehidupan mereka tidak terkawal. Jadi mereka rasa hendak mengkawal sesuatu. Jadi tindakan kuasa mereka akan susun benda dengan baik-baik dengan ataupun corak-corak yang mereka ingini. Jarak waktu juga mereka akan susun mengikut masa mereka susunan mereka. Jadi banyak masa dihabiskan untuk susunan. Sedikit sahaja terlari dari dia punya aturan susunan, mereka akan bimbang, dan bila mereka bimbang, pemikiran obsesi itu akan datang balik. Jadi dia akan berulang dan ulang, tidak akan berhenti. Jenis yang kedua adalah dari segi ruminasi. Ruminasi ini adalah dari segi fikiran yang mencetuskan kebimbangan. Jadi mereka mempunyai sesuatu filosofi, falsafah atau keagamaan ataupun dari konsep-konsep metafizik yang menyebabkan mereka rasa bimbang. Dan ketiganya adalah dari segi pemikiran negatif untuk membahayakan orang lain, mencederakan orang lain. Simetri dan atoran merupakan salah satu jenis OCD paling ketara yang melibatkan obsesi memastikan sesuatu objek itu tersusun seimbang atau simetri. Pemikiran terganggu merupakan jenis OCD di mana seseorang itu mengalami pemikiran membimbangkan dan kerap kali idea jelek seperti menyakitkan orang tersayang atau mencetus bahaya pada orang lain muncul secara rambang. Ruminasi pula berupa jenis OCD yang mempunyai persamaan dengan pemikiran terganggu, tetapi terdapat beberapa perbezaan utama. Idea seseorang dengan OCD ruminasi tidak jelek atau membimbangkan. Sebaliknya, fikiran mereka mungkin berciri falsafah, keagamaan atau persoalan metafizik. Selain simetri dan aturan, pemikiran terganggu dan ruminasi, terdapat juga beberapa klasifikasi lain gangguan obsesif dan kompulsif atau OCD. Salah satunya adalah OCD pemeriksaan seperti yang digambarkan pada awal program. Dan satu lagi adalah pencemaran. OCD pencemaran dicirikan oleh ketakutan luar biasa terhadap jangkitan kuman dan keperluan tindakan ekstrim untuk membersihkan anggota badan atau objek yang dipercayai tercemar. Berkenaan dengan kebersihan ataupun terlalu ambil berat tentang pencemaran. Mereka enggan untuk menyentuh sesuatu ataupun disentuh oleh seseorang kerana apabila mereka disentuh atau menyentuh sesuatu, mereka ada tanggapan bahawa persekitaran itu kotor. Ini adalah salah satu bentuk OCD juga. Jadi di mana seorang tu dia ada satu obsesi, iaitu satu fikiran yang mengatakan mereka perlu memastikan pintu itu
perlu dikunci dengan betul. Dapur gas tidak ditutup, pintu tingkap tidak ditutup, pintu tidak dikunci dengan baik, ada pencuri masuk ataupun gas akan meletup. Ini akan menunjukkan mereka sangat bimbang, jangan risau. Jadi mereka akan pergi ke dapur, ke tingkap, ke mana-mana ataupun kunci. Mereka akan periksa berkali-kali, berulang-ulang kali sebab mereka takutkan bimbang orang yang mereka sayangi akan berlaku sesuatu yang tidak baiklah. OCD pemeriksaan atau keselamatan bercirikan obsesi seseorang itu mengenai kerosakan atau bahaya yang bakal berlaku akibat kecuaian dirinya. Tingkah laku kompulsi atau keterpaksaannya merangkumi misalnya pemeriksaan pintu berulang kali bagi memastikan ia benar-benar berkunci. OCD pencemaran pula berkisarkan pemikiran bahawa orang lain boleh menyebarkan penyakit menerusi sentuhan atau kedekatan. Secara global, kira-kira 1 ke 2% penduduk di serata dunia telah menderita akibat gangguan obsesif kompulsif atau OCD. Hampir separuh daripada individu dengan OCD telah menunjukkan simptom seawal zaman kanak-kanak. Ini bermakna kanak-kanak juga boleh mengalami OCD selain remaja dan dewasa. Apa yang menjadi punca berlakunya OCD? Kita teruskan dengan penjelasan pakar. Terdapat pelbagai faktor risiko yang kita kategorikan sebagai yang pertama faktor biologi, yang kedua faktor psikologi. Jadi untuk faktor biologi, sekiranya seseorang itu, seorang individu itu ada ahli keluarga yang mempunyai masalah OCD, berdasarkan kajian kemungkinan 4 kali ganda risiko untuk keluarga lain memiliki masalah OCD yang sama. Kajian juga menunjukkan penyakit OCD ini disebabkan oleh ketidakstabilan neurochemical ataupun kimia saraf di otak seseorang individu. Untuk faktor psikologi, individu yang mempunyai seorang perfectionist. Jadi orang yang perfectionist ni adalah cenderung untuk mendapat OCD, dan juga orang yang mempunyai anxiety, personality anxiety. Jadi mereka lagi ada kecenderungan untuk mendapat OCD. OCD ni akan berlaku secara berperingkat. Selalunya bila ada situasi yang signifikan, yang itu akan trigger orang akan dapat OCD. Dia memang ada faktor-faktor pada masa lalu yang berlaku mungkin dari sejak kecil sampai pada masa dia dapat OCD. Faktor-faktor yang boleh meningkatkan risiko gangguan obsesif kompulsif atau OCD termasuk faktor perbezaan fizikal pada bahagian tertentu otak, faktor kemurungan, kebimbangan atau gangguan tik, pengalaman trauma dan sejarah penderaan fizikal atau seksual ketika zaman kanak-kanak. Pertubuhan Kesihatan Sedunia telah menyenaraikan gangguan obsesif kompulsif sebagai salah satu penyakit yang paling melemahkan diri seseorang. Ini kerana simptomnya mencetus kebimbangan, distres, kekecewaan, kritikan diri dan kelumpuhan dalam satu atau lebih sfera sosial. Sekiranya seseorang itu sedar akan obsesi dan kompulsi dirinya menjejaskan kualiti hidup diri, maka langkah yang tepat adalah dengan mendapatkan bantuan pakar kesihatan mental secepat mungkin. Untuk mendiagnose seseorang individu tu sama ada mempunyai masalah OCD atau tidak, pakar-pakar psikiatri ataupun pegawai perubatan yang bertugas di Jabatan Psikiatri akan melakukan temu ramah kepada pesakit tersebut. Jadi dalam hasil temu ramah tersebut, mereka akan dapat mencari simptom-simptom yang berkaitan dengan OCD. Pakar psikiatri ataupun pegawai perubatan akan menjalankan ujian-ujian makmal tertentu ataupun ujian-ujian radiologi jika perlu untuk mendiagnos seseorang pesakit itu sama ada mereka mempunyai masalah OCD atau tidak. Itulah satu proses yang mencabar kerana gejala ataupun tanda-tanda OCD ini dia bertindan dengan penyakit-penyakit lain. OCD ini adalah satu proses perbuatan yang berulang. Ada penyakit-penyakit lain juga mempunyai
gejala perbuatan berulang juga seperti Tourette syndrome, pesakit-pesakit mengenai autism, spectrum disorder, dementia dan sebagainya. Tiada kaedah pasti untuk mencegah gangguan obsesif kompulsif atau OCD. Walau bagaimanapun, dengan mendapatkan rawatan seawal yang mungkin, dapat mencegah simptom-simptom OCD daripada lebih memburuk dan seterusnya menjejaskan rutin kehidupan. Rawatan bagi OCD kebiasaannya melibatkan kombinasi ubat-ubatan dan psikoterapi. Untuk secara biologikal, pilihan yang kita ada adalah melalui penggunaan ubatan psikotropik seperti antidepresan, ubat untuk anti kemurungan. Salah satu bentuk rawatan psikologi yang digunakan adalah cognitive behavior therapy ataupun CBT. Dalam CBT ada satu komponen teknik iaitu kita panggil ERP, iaitu exposure response prevention ataupun pencegahan, pendedahan dan respon. Maksudnya kita akan ajar pesakit jadi kena tahanlah, jangan buat tindakan yang orang kata kompulsif tu kita kena tahan. Kita mungkin pertama kali buat kita boleh tahan dalam masa 5 minit ke, boleh tahan 10 minit ke, lama-lama boleh tahan sehari 2 ke, lama-lama yang tindakan kompulsif tu akan hilang. Salah satu bentuk rawatan OCD juga adalah teknik relaksasi. Sebagai contoh, teknik kita panggil teknik pernafasan ataupun nama Inggerisnya adalah deep breathing exercise. Bagi individu yang ada OCD, mereka boleh teruskan hidup seperti biasa asalkan mereka mengikut panduan apa yang nasihat-nasihat doktor yang bagi dan panduan-panduan dari segi psikologis. Untuk rawatan OCD ini, satu proses yang panjang. Jadi seseorang individu yang mendapatkan rawatan OCD ini tidak boleh menganggap apabila mereka mendapatkan rawatan, mereka akan terus pulih dengan cepat. Penyakit mental boleh berlaku kepada sesiapa saja tanpa mengira usia, jantina atau status kehidupan. Kita perlu meningkatkan kesedaran diri dengan pengetahuan dan seterusnya mengikis stigma serta diskriminasi yang masih wujud perihal penyakit mental. Saya Dora Rachel, hos anda dalam Di Sebalik Wajah.